Baik, insya-Allah kita mula lah, insya-Allah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ni untuk meneruskan lagi program kita, dan insya-Allah pada hari ini kita berada di rimbunan kasih bersama dengan sahabat-sahabat kita dan sahabiah yang ada lah. Insya-Allah kita ingin sentiasa mentajdidkan hati kita supaya sentiasa dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan benar-benar sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari ini kita berhadapan dengan suasana yang cukup mencabar, terutamanya mencabar iman kita, terutamanya mencabar keyakinan kita. Dan cabaran itu dia bukan sahaja cabaran yang sedikit, tetapi cabaran yang besar. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ada nabi, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dia tahu apa yang berlaku, dia nampak, dia ada wahyu, dia ada petunjuk kan. Dan kemudian ada juga sahabat-sahabat yang kuat, ada sahabat yang levelnya level Nabi juga kan, level orang-orang yang dekat dengan Allah, siddiqin level orang yang dekat dengan Allah, level Nabi, level orang yang special lah. Tetapi zaman kita ni kita tak ada lah, Rasulullah SAW dah tak ada dah nak jadi sebagai pemberi peringatan dan sebagainya kan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya pun dah tak ada dah kan. Yang ada kita-kita ni lah kan, yang sekadarnya kan. Dan yang menjadi lebih mencabar lagi, kalau zaman Rasulullah SAW dahulu, golongan musuh Islam ni yang pertama jelas nampak, yang kufur tu, yang musyrikin tu nampak. Kemudian yang tak nampak ni, jenis munafikin ni tak ramai, kan. Tidak majoriti lah. Tapi zaman kita ni dah lah Rasulullah SAW tak ada kan. Kemudian para sahabat pun tak ada dah kan, dah tinggalkan kita semua. Kemudian golongan munafik pula majoriti kan. Yang jadi munafik ni, yang jadi musyrikin ni pula, yang memusuhi Islam ni majoriti. Dan mereka menguasai pula, mulkan jabarian, mereka kuasai kita. Jadi sebab itulah kita amat berhajat kepada cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat berhajat kepada hidayah Allah. Kalau tidak, kita akan ditipu oleh Dajjal dan pengikut dia, dan juga oleh orang yang musuh kepada Islam. Sama ada dia sedar dia musuh ataupun dia tak sedar. Ada juga di kalangan orang-orang Islam ni yang tak sedar bahawa dia ni musuh kepada Islam. Jadi kita hari ni nak kena banyak cahaya, dapat hidayah, petunjuk, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharapkan kepada hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi sebab tu hati kena bersih, hati kena bersih. Dan hati nak bersih ni pula dia bukan senang. Kalau nak basuh baju, bayangkan baju kita ni kan dah berlumur dengan tar yang buat jalan, hitam legam pekat kan. Dan kemudian bukan saja hitam legam pekat, dia dah duduk beberapa hari, mungkin berapa tahun dalam baju, pada baju tu dah ada tar, bertahun-tahun punya tar. Kita bayangkan kan, bagaimana tar tu nak dibuang, nak cuci susah. Silap-silap koyak baju dulu sebelum keluar dia punya tar tadi kan. Begitulah kita hari ni yang telah berada dalam sistem. Kalau umur kita dah 50 tahun, 60 tahun, 50 tahun dah, 60 tahun dah, tar jahiliah tu ada kat hati kita. Kalau umur kita 30 tahun, 40 tahun, itulah tar dah ada kat situ, yang nak kita buang, yang melekat dalam hati kita.
yang nak kita basuh, nak bersihkan. Kan? Kalau kita dah 10 tahun lah. Saya paling muda kita pun dah 20 tahun ni lebih kurang lah. Kan? Maknanya dah 20 tahun hidup kita dalam sistem yang ada pada hari ini, yang mana kan tar hitam yang melekat dalam hati kita tu seolah-olahnya kita gitulah. Kan? Dah melekat kuat. Kalau kita tengok tar melekat sehari, 2 hari, 3 hari pun dah susah nak bersih, apa lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai susah nak buang. Dan sebab itulah kita lihat kita amat-amat memerlukan kepada hati yang bersih dan perlu kepada usaha. Sebab itu kita ada mujahadah. Kita kena buat mujahadah. Mujahadah ni apa? Kita berjuang lawan diri kita, kan. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi inilah perkara yang penting. Kenapa kita kena bersihkan sangat hati kita? Kerana di situlah akan adanya cahaya Allah, iman yang akan berkembang, bergerak, dan akhirnya menjadi panduan kepada kita. Dan sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kita bahawa setiap generasi itu adalah ada yang dipanggil as-sabiqun. Fi kulli qarnin min ummati as-sabiqun. Daripada setiap generasi, fi kulli qarnin, pada setiap generasi itu, kan, setiap generasi itu ada sabiqun. Ada sabiqun ni ialah ada mereka yang mengasaskan golongan awal, as-sabiqun al-awwalun, kan, golongan sabiqun. Jadi kita ni sebenarnya pada hari ini cabarannya ialah kita sebut tadi, kan, kita tidak ada peribadi Rasulullah SAW, kita tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang siddiqin, kita tidak ada, kita kata golongan-golongan Islam yang majoriti, yang beriman yang majoriti. Hari ini dalam keadaan orang beriman yang minoriti, orang munafik yang majoriti. Jadi usaha tu kena berlipat-lipat kali ganda. Jadi sebab tambahan lagi pula kita sedang berada di ambang kebangkitan. 100 tahun kejatuhan Amirul Mukminin, 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Jadi kita sedang dalam di ambang kebangkitan. Maknanya kita lah insya-Allah, kalau kita lah nak jadi orang berjaya ni, maka kitalah disebut sebagai as-sabiqun. Dan untuk menjadi as-sabiqun ini, untuk menjadi orang yang kita kata menjadi pelopor, perintis kepada tajdid, maka usaha kita kena lebih daripada orang biasa. Jadi yang ada di dalam pada hari ini, malam ni, Malaysia lawan Korea Selatan, bola sepak. Kalau hati kita masih lagi dengan bola sepak, tak boleh nak tinggalkan bola sepak tu hati kita lah, hati kita, kan. Maka macam mana nak jadi as-sabiqun? Macam mana ni bagi orang yang minat bola, kan? Minat bola, kan. Jadi insya-Allah. Ya, sebab itulah pada hari ini kita insya-Allah nak sambung tajuk yang telah kita buat 2 hari lepas, berkenaan dengan perkara-perkara yang merupakan rujukan pertama kita setelah kita berada dalam tarbiyah, ialah murabbi. Iaitu rujukan pertama kita ialah orang yang memimpin. Inilah rahsia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi as-sabiqun al-awwalun, ataupun generasi yang awal, sahabat-sahabat dulu berjaya. Bukan sahaja kerana tarbiyah, sebab kita kata berjaya ni berjaya cemerlang. Bukan sahaja sebab Quran, bukan sahaja sebab hadis. Quran dan hadis ada pada hari ini sama ada lagi, bukan tak ada lagi. Bukan juga sebab kita kata kita ni majority, bukan, kita ni minority. Dulu pun sahabat-sahabat pun minority juga, kan. Tetapi salah satu asbab besar selain daripada Al-Quran, hadis, iman yang kita gambarkan tadi ialah al-ukhuwah yang melahirkan kekuatan untuk bergerak. Ukhuwah yang melahirkan kekuatan untuk bergerak. Itu salah satu perkara yang penting. Dan ukhuwah ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik lah, kita kata magnet kepada pertolongan Allah. Ukhuwah. Ukhuwah ni penting sangat. Sebab tu apa yang menyebabkan satu gerakan Islam, gerakan kita kata Muslim itu boleh berterusan, bukan hanya kerana iman semata-mata, bukan hanya kerana amal semata-mata, tetapi sebenarnya adalah al-ukhuwah. Dan ukhuwah itulah yang membentuk kekuatan.
Jadi antara rahsia kekuatan kenapa generasi sahabat Rasul SAW itu sampai berjaya tadi, mereka sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya, dan mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami taat. 100%. Dia panggil taat tammah. Taat yang menyeluruh, sepenuhnya. Taat yang sepenuhnya. Kenapa taat yang sepenuhnya? Di situlah ada rahmat dan barakah Allah. Jadi itu Nabi maksum. Kemudian setelah Nabi wafat, maka taat itu berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taat tammah. Banyak perkara berlaku perselisihan di antara sahabat-sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya ketika berlaku kes murtad. Kes murtad. Bila berlaku kes murtad, maka semua sahabat-sahabat berbincang-bincang, syura berbincang. Semua syura kata, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kita pergi bagi dakwah kat dia, kita bagi pengajaran kat dia dan sebagainya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dia kata, wallahi, dia kata, sekiranya satu tali ikatan unta, ikatan kambing ke apa yang dulu pernah dibagi kepada Rasulullah SAW sebagai zakat, hari ini dia tak bagi, aku akan perangi dia. Dia akan perang. Murtad, main hukumnya diperangi. Maka Abu Bakar As-Siddiq kata, kita perang. Sahabat-sahabat lain semua tak setuju. Abu Ubaidah Al-Jarrah semua tak setuju. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, ini dia. Maka semua sami'na wa ata'na, kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa itu adalah Amirul Mukminin. Maka mereka pergi, dan akhirnya dengan barakah apa yang telah berlaku itu, maka kegiatan murtad telah habis. Kalau tidak, dia akan berkembang. Sebab bukan saja orang yang murtad, orang yang munafik pun ada. Dia akan berkembang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan panduan yang diberikan Allah pada dia, alhamdulillah. Dan kita tengok bagaimana kekuatan sahabat tadi bersama. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka Umar pula ambil alih. Umar radhiyallahu anhu pun sama juga. Maka kita lihat setiap pergerakan Islam daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada zaman hari ini. Kekuatan yang mendapatkan rahmat Allah dan barakah Allah, dia bukan hanya pada proses tarbiyah semata-mata. Dia bukan hanya pada iman, pada tahlil kita, zikir kita, kepada solat kita, tetapi ialah bagaimana al-ukhuwah tadi membawa sebab nak menang mesti ada satu yang besar. Yang besar tu lebih daripada semayang. Kalaulah semayang jamaah tu menjadi asbab utama untuk menang, tentu kita dah banyak menang. Bayangkan musim bulan Ramadan, berapa juta semayang jemaah. Musim haji, berapa juta pergi haji. Kalau ibadah tu menjadi asbab kemenangan, sudah tu Islam dah Allah bagi menang dah. Tetapi perkara yang paling ketara sekali, kenapa hari ini umat tidak boleh berjaya mengalahkan musuh Islam? Kerana mereka tak sampai kepada satu level yang kedua. Setelah mereka beriman pada Allah, setelah mereka boleh beribadah pada Allah, setelah mereka boleh ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik, ramai akhlak baik. Kalau kata tak ada akhlak baik, ramai orang Islam akhlak baik, kan? Tapi masih kalah lagi, kan? Yang berakhlak baik jangan kena sembelih, yang paling awal kena sembelih, kan? Kenapa? Bukan sekadar akhlak baik saja, bukan sekadar ibadah saja, bukan sekadar kita boleh ada akidah yang bersih, tetapi ialah kesatuan hati umat. Ukhuwah tadi digabungkan hati-hati yang beriman, yang benar tadi, sehingga akhirnya daripada hati yang beriman yang benar tadi membentuk gerakan tajrid, satu gerakan yang untuk kebangkitan Islam, membangkitkan Islam semula, bagaimana digambarkan oleh Rasul SAW, dan daripada kebangkitan itulah Allah memberikan kemenangan. Sebab tu Allah gambarkan yang akan menang ialah taifah, kan? La tazalu taifah min ummati, akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni satu kelompok yang mana zahirina alal haq, akan menang. Allah gambarkan menang. Kenapa? Ukhuwah. Jadi taifah ni tak akan hidup tanpa ukhuwah, dan ukhuwah pula tidak akan hidup tanpa satu penyusunan yang dipanggil tanzim yang munazamah, iaitu satu penyusunan struktur yang tersusun rapi. Struktur yang tersusun rapi, dan struktur yang tersusun rapi ni Allah gambarkan, Allah sayang kepada dia. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa.
ka'annahum bunyanun marsus. Allah SWT amat sayang, cinta. Maknanya sayang ni Allah tolong semua lah. Kalau kita sayang ke anak kita kan, sampai silap-silap kita menatang dia macam minyak yang penuh. Apa dia nak bagi semua kan, contohnya. Sayang kan, orang sayang. Kalau orang baru kahwin, ini ramai yang tak kahwin lagi kan. Kena kahwin dululah baru boleh faham kan. Kalau kata-kata kahwin kan, nak kahwin kan, sayang sangat. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga dengan isterinya, dengan suaminya kan, sayang sangat. Nyamuk lalu pun dia marah nyamuk kan. Nyamuk pun tak boleh hinggap kat isteri dia kan. Jangan main-main. Malam pertama je kan, malam kedua je tengah sayang betul kan. Jadi sayang ni, bayangkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah amat sayang kepada mereka yang berperang, yuqatil, yang berperang pada jalan dia dalam keadaan yang tersusun rapi. Maknanya bila Allah sayang ni, di situlah Allah akan bagi pertolongan. Apa pertolongannya? Pertolongannya itu ialah kan dalam bentuk bantuannya, maunahnya, dalam bentuk karamahnya, dalam bentuk kemenangan. Jadi selagi kita masih lagi fikir-fikir, sangka-sangka kan, kita buat sangka sahabat kita, macam mana Allah nak bagi menang? Allah tak bagi menang. Buat sangka kan, buat sangka cukuplah, Allah tangguh kemenangan. Jadi orang yang betul berjuang tadi, soft tadi, mestilah dalam solid sayang dia, sayang dia kepada sahabat-sahabat dia, sehingga boleh sama-sama dapat berkembang, mendapat rahmat Allah, dan kemudian mendapat apa yang digambarkan sebagai kemenangan tadi, karamah daripada Allah, barakah. Jadi sebab tu, dan kasih sayang itu pula, dia bukan hanya sesama kita. Yang paling penting, macam sahabat-sahabat dulu, kasih sayang kepada pemimpin. Kasih sayang kepada pemimpin. Jadi hubungan ni hubungan iman. Hubungan iman. Bukan kita sayang kepada pemimpin tu sebab dia jadi ketua kita, tapi kerana perintah Allah. Allah perintah, taatlah kepada ketua kamu walaupun seorang Habsyi, hamba Habsyi, hamba kulit hitam yang tak ada apa-apa, nampak macam tak ada apa-apa lah kan. Taat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat tu bukan taat macam kita bosku kan, dapat gaji apa taat. Taat sayang. Taat kena sayang kan. Kena, sebab tu sifat murabbi yang pertama sekali sebagai ayah kan, sayang juga. Sifat yang pertama kan, dia mesti sayang. Dia sayang tu menjadi asas kepada iman yang digambarkan tadi. Dan kita akan diuji nanti. Akan ada orang fitnah lah, akan ada orang cakap macam-macam lah, akan ada orang tuduh sesat lah, apa macam-macam kepada kan pimpinan-pimpinan. Dan apa pun yang berlaku zaman Nabi SAW dulu kan, tuduhan sebagai majnun, gila, tuduhan sebagai tukang sihir, tuduhan sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah kaum umat, tuduhan sebagai apa dia panggil syair kan. Kalau dia baca tu kamu kena sihir, dia baca tu kamu akan ikut dia, macam-macam. Tapi sahabat-sahabat tetap pada hari Isra' Mi'raj kan, bertemu seorang musyrik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata, wahai Abu Bakar kan, kau ni orang yang hebat kan, kau percaya tak kalau ada seorang kata dia boleh pergi daripada Mekah ni pergi ke Palestin kan, dalam masa satu malam, satu hari satu malam. Ini zaman dia kan. Mana tak percaya, dia kata tak percaya. Kemudian kau percaya tak kalau orang tu cakap pula bukan saja dia pergi Mekah ke Palestin, ke Masjidil Aqsa kan, dia pergi pula ke langit yang paling atas sekali, naik langit, terbang naik langit paling atas sekali. Kau percaya tak? Kemudian patah balik ke Masjidil Aqsa, patah balik ke Mekah ni, ke tempat kita ni kan, dalam masa satu malam. Pagi malam balik pada dekat subuh kan, sebelum subuh contoh kan. Percaya tak? Mana boleh kita bakar cerdik kan, dia bukan orang biasa ni, dia orang boleh berfikir, mana boleh. Itulah kawan-kawan Muhammad yang cakap. Lepas tu Abu kata apa? Kalau Muhammad yang cakap ni, lebih daripada ni pun aku percaya kata. Lebih daripada ni pun aku percaya. Ini kan digelarkan As-Siddiq kan, orang yang sayang kat Nabi, kenal Nabi, lebih daripada tu pun aku percaya kata. Jadi tak ada hujah lah. Dia nak pecahkan kita, tak boleh lah, dah yakin. Inilah jamaah Rasulullah SAW dulu. Sebab itulah dalam satu arkanul tarbiyah, rukun-rukun tarbiyah yang pertama ialah mesti ada murabbi misali, yang mana murabbi itu menjadi pemimpin dia, menjadi contoh dia. Tapi taat mesti bukan taat dengan
dengan membabi buta. Taat kena ada asas. Taatnya mesti asas iman. Sebab kita akan diuji dengan ketua-ketua yang menyeleweng. Kita akan diuji dengan ketua yang menyeleweng. Kita akan diuji dengan ketua-ketua yang tak ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kat situ lah hati yang bersih ni penting. Hati yang bersih ni. Hati yang bersih ni penting. Kita dah ikut kat dia bertahun-tahun. Sama dengan dia. Dengan zikirnya, dengan amalnya, sebagainya. Tiba-tiba satu waktu, nak sebut kat sini kan. Tiba-tiba satu waktu, ada seruan perjuangan. Seruan perjuangan, kebangkitan. Seruan kebangkitan. Tiba-tiba dia tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Sebab dia bukan daripada jemaah kita. Dia bukan daripada tarikat kita. Dia bukan daripada kumpulan kita. Dia bukan daripada kita kata harakah kita. Hanya kerana itu, bukan kerana kebenaran yang ada pada orang yang ajak kebangkitan tadi. Jadi apa yang berlaku? Maka dia akan terpisah daripada kebenaran Allah. Masa tu kalau dibuat seruan kepada kita, ni kebangkitan ni ada tanda-tandanya. Benar ni, dia mengajak kepada perjuangan. Nak lawan siapa? Bukan nak lawan orang beriman, orang Islam. Lawan pula memang lawan Dajjal dan sekutunya contohnya. Tiba-tiba kita kata, tak boleh lah. Kenapa? Sebab dia ni aliran lain. Dia bukan tarikat kita, dia tarikat lain. Kita kena tunggu yang lain pula contohnya. Maka di situlah berlaku konflik dalam diri kita. Maka minta ke Allah. Kalau berlaku keadaan macam itu, minta ke Allah. Ini akan berlaku ni. Yang pertama sekali akan berlaku pemimpin-pemimpin yang diupah oleh musuh. Pemimpin yang diupah oleh musuh akan datang. Pemimpin yang diupah oleh musuh ni, pemimpin-pemimpin yang nampak Islam juga. Nampak dia hebat juga cakapnya. Memang kita tak sangkalah dia bukan Islam. Bukan memang tak sangkalah dia ejen, tak sangka. Tapi nampaklah dia. Kan? Baik sebagainya. Cumanya bila dia ajak berjuang, dia kata bukan ni. Kita tak boleh lawan dengan pihak-pihak begini. Sedangkan pihak begini itu bersama dengan Taghut, bersama dengan Dajjal. Tahu sama Dajjal. Inilah yang akan berlaku. Ini akan berlaku. Sebab tu tarbiyah tu merupakan satu perkara yang penting. Sebab tu disebut di sini fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Setiap daripada generasi umat aku ini ada orang yang akan menjadi as-sabiqun, orang yang merintis, yang mempelopori lah. As-sabiqun, orang yang awal. Jadi as-sabiqun ni, orang yang terdahulu ini ialah orang-orang yang mesti kuat. Sebab tu kita hari ni, kita di medan tajdid, kita nak dekat sangat dah. Tak tahu bila. Kokok tahun depan ke? Mana tahu? Kan? Kokok 2 tahun lagi ke? Kalau tahun depannya dah okey kita dah. Jadi kita kena bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Dalam masa tahun ni kita kena bersihkan hati kita, insya-Allah. Dan kemudian kita kena sama-sama bersama dengan perkara-perkara yang digambarkan sebagai panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 hari lepas kita dah cerita sikit tentang sifat-sifat murabi yang ada, iaitu satu sifatnya ialah mereka dia memiliki ilmu, iaitu muallim. Ilmu syara'. Ilmu syara' ni ilmu yang seimbang. Ilmu yang mana bukan hanya fokus pada satu-satu aspek, tetapi aspek yang menyeluruh Islam sebagai sistem kehidupan. Kalau dia kata Islam ni setakat semayang, zikir, setakat puasa, tak ada perjuangan, tidak ada untuk membina kekuatan-kekuatan yang lain, sedangkan Allah perintah kita bina kekuatan-kekuatan, maka tengok dia, carilah orang lain yang boleh nak bantu kita. Maknanya tampung-tampung lah, bukan tinggalkan, tampung-tampung lah. Sebab tu saya nak bagi satu note dekat sini lah. Imam Ghazali menggambarkan dalam Ihya Ulumuddin, yang kalau tak silap saya, yang dihuraikan oleh beberapa orang alim yang saya sempat bersama. Dia kata akan berlaku di akhir zaman ini ulama-ulama yang mengajak taksub kepada diri dia. Taksub kepada diri dia, peribadi dia. Maka salah satu tanda taksub, dia tidak menerima orang yang soleh yang lain. Dia saja. Maknanya seolah-olahnya dia itu dah komplit macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hari ini mana ada orang yang sempurna? Siapa yang paling sempurna? Kan?
Mungkin dia pakar bahagian tarikat, tapi mungkin dia tak pakar bahagian ekonomi. Mungkin dia pakar bahagian ekonomi, dia tak tahu pula bahagian sufi. Mungkin dia pakar bahagian sufi, tak tahu pula bahagian salafiyah. Salafiyah ni maknanya nak rujuk semula, ada ilmu, nak rujuk kepada kan sumber-sumber yang sahih. Jadi ada juga, jadi ada macam-macam. Sebab kita ni dah hidup dalam zaman sekular. Berapa puluh tahun kita hidup dalam zaman sekular? Sekarang dah 100 tahun. Sekular. Kita tak perasan ya. 100 tahun. Maknanya atuk kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, mak ayah kita, anak kita, mungkin cucu kita dah hidup dalam setahun 100 tahun ni. Duduk dalam sekular, dia dah jadi macam darah daging. Kemudian kita kata aku yang paling baik sekali. Sehingga kita melarang kita punya pengikut kita, murid kita, mutarabbi kita untuk nak apa? Nak cuba berkongsi-kongsi dengan ulama' lain yang soleh, ulama' yang betul. Kalau ulama' tak betul janganlah pula kan. Syiah contohnya kan. Syiah jangan ikut Syiah pula. Baik dia, macam mana ustaz, janggut dia cantik hebat kan. Tak ada macam ustaz putih hitam, dia hitam semua kan. Kemudian dia punya cakap pun bagus semua dan sebagainya. Namanya Khawarij, namanya Syiah, namanya Mu'tazilah, namanya Qadariyah, namanya Bahai. Bahai ramai hari ni. Yang main-main hari ni ramai Bahai. Bahai ni nampak macam okey kan. Qadiyah ni Ahmadiyah. Jadi banyak. Jadi kalau yang namanya akidah masalah tak payah cakap, tak payah tengoklah. Kalau akidah masalah nombor satu jangan tengoklah. Kalau akidah dia okey, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya okey, baru kita tengok pula bagian ibadah dia kan. Tengok tiba-tiba ibadah dia ajak pergi sembah kubur je. Cerita kubur ni sensitif Syiah sembah kubur contohnya, ataupun khurafat bagi makan kat jin. Boleh terbang sana terbang sini dengan bantuan jin contohnya kan. Kita manusia ni jangan minta tolong jin. Jin minta tolong kita tak apa. Jin nak minta tolong kita tak apa. Kalau jin tu boleh jumpa kita cakap kita lah. Tapi jin pun tak cakap kita pun kan. Tapi maknanya kalau kita nak minta tolong jin jangan. Walaupun namanya sahabat. Saya dulu pernah di-approach oleh dua orang Ifrit. Macam mana dia approach adalah cara dia, tiba-tiba dia boleh cakap pula dengan melalui orang. Cakap dia mengaku sebagai seorang syekh dari Yaman. Dia mengaku. Dia masuk dalam badan orang tu, dia mengaku. Saya syekh sekian daripada Yaman. Kami berdua datang daripada Yaman ni nak bantu ustaz, dia kata. Bantu apa? Kami nak jadi bodyguard ustaz, dia kata. Bodyguard kan, tapi jin kan. Jadi nak jadi bodyguard macam mana? Kau tak nampak badan kau pun tak ada. Kalau kau boleh menjelma jadi jin apa tu? Aladdin tu kan. Padang besar lain lah, tak nampak nak jadi bodyguard apa kan. Kami akan tolong ustaz sebab ustaz kena sihir banyak, dia kata. Oh sihir. Kalau sihir ni tak nampak lah. Tak apalah dia katakan dia. Tak apa kan. Allah tolong insya-Allah. So kamu ni duduk sini buat apa tuan? Tanya-tanya dia gelak. Kami Ifrit. Mengaku Ifrit. Bila dapat tahu satu orang toncit satu macam Upin Ipin, ada toncit satu tu. Botak. Satu orang lagi ni botak. Botak tu macam Upin Ipin lah. Sama. Satu botak ada toncit. Kan? Macam tapi Ifrit dia kata. Lah dia gelak. Kita pun minta doa ke Allah semua, dia lari cabut dah. Dia nak sebut ni, jangan minta bantuan jin lah kan. Kalau ada guru-guru yang minta bantuan jin tu, hati-hati sikit. Hati-hati banyak pun tak apa. Baik, jadi yang pertama syarak. Syarak kita kena tahu. Kita dah bincang lah panjang lah semalam. Kemudian yang kedua ilmu realiti, kena ada waqi'. Ilmu realiti. Kita bincang lah juga semalam, panjang juga kita bincang semalam. Jadi kita kena faham kita ada kelemahan, masing-masing kelemahan. Mungkin kita pakar bahagian kita ni lah, bahagian sunnah ke, bahagian tarikatnya ke, bahagian sufi ke. Kita sampai kita kata kita maksimum lah macam itu. Tapi kita ada kelemahan yang lain. Sebab tu kita kena bergabung sama-sama. Kita kena bersama-sama. Kemudian yang ketiga ialah ilmu dari sudut kejiwaan, ilmu nafs. Kena faham jiwa ni, maknanya kita faham. Sebab yang kita nak bentuk ni bukan golongan biasa. Yang kita nak bentuk ni as-sabiqun. Nabi sebut tadi kan, as-sabiqun ni golongan yang nak mempelopori. Kita nak pelopori, kita dah tajdid ke belum? Dah berlaku ke? Belum lagi. Jadi kita nak mempelopori. Jadi nak pelopori ni tak bolehlah kita lebih macam batuk di tangga je kan.
Baca Quran bukan batuk di tangga punya baca Quran. Zikir, kena zikir betul-betul, baca Quran betul-betul, solat betul-betul. Solat tu menghidupkan, bukan membebankan. Solat tu rasa seronok. Baca Quran rasa seronok, hidup. Kita rasa hati kita diisi baca Quran. Sahabat-sahabat macam tu. Kan? Sahabat macam tu. Bila ada masalah, Quran. Nabi SAW bila masalah, solat. Kita bila masalah, kan? Baru-baru ni ada satu gambar video dekat dalam ada orang hantar video, kan, dekat tempat, dekat Semenyih tu ada satu rumah flat tu, kan, ada budak duduk kat tebing. Tingkat berapa entah? Tingkat berapa? 10. Kan, duduk kat tebing kan tangga naik turun ni kat ujung kan. Lepas tu ada tempat kita pegang tu, tebing tu. Dia duduk kat situ. Kaki lonjor-lonjor macam tu, gini budak. Kan. Budak macam kita kata umur belasan kot agaknya kan. 20 tahun. Bayi Fatih kan. Gitu. Lepas tu datang jaga security tu kan. Datang cakap budak tu makin jauh daripada dia, makin jauh jatuh lah kan. Lepas tu security tu pun peluk dia, gudu tarik dia kan. Jadi macam wrestling lah. Jadi sebut kat sini, kita akan berhadapan dengan macam-macam lah ujian-ujian tu kan. Jadi hari ni apa yang menjadikan kita gembira? Kalau yang menggembirakan kita tengok bola Malaysia menang lawan Korea Selatan, itu setakat bola lah kita kan. Bangga Malaysia menang, malam ni menang kot agaknya. Agaknya lah, kita tahu. Tak kira rasa kalah kan. Wallahualam. Ataupun kita menang, kita seronok kerana kita bermain, seronok kerana video game. Tengoklah apa yang seronok. Kalau yang seronok tu betul-betul sebab kita dekat dengan Allah, alhamdulillah, tanda hati kita bersih. Jadi as-sabiqun kena macam tu. As-sabiqun kena macam tu. Kita punya level ni, orang Allah nak selamatkan kita ni macam tu. Kita kena buat je, kita proses lah. Baik. Jadi sebab itulah kita sebut kemarin, bagaimana sebenarnya persiapan kita ialah meningkatkan potensi kita. Kita nak membina kekuatan kita, kemampuan yang ada pada kita. Jadi murabbi ni peranan dia bukan saja nak suruh sembahyang, puasa, tapi nak meningkatkan potensi. Jadi kalau kita setakat buat kerja sikit-sikit pun dah penat kan, tak larat kan, tak sanggup kan. Contohnya macam kita ada sini, alhamdulillah ada ambil tinja apa, najis apa namanya, lembu kan. Bau dia saya betul boleh bayang lah kan. Bau dia dengan dia punya lalat-lalat semua tu kan. Masa ambil gambar tu kan, tengok video tu kan tu lalat banyak, lalat banyak itu kan. Baunya kan. Kalau kena badan kan tak hilang berapa hari kan bau dia. Najis lembu. Tapi alhamdulillah lah, kira setakat ni sahabat-sahabat arkil kita lulus lah. Lulus boleh buat lah. Tak ada yang tak boleh buat, tak ada yang muntah dia. Alhamdulillah tak ada yang muntah. Tak ada muntah. Jadi ini contoh kan. Baru nak buat najis je kan. Pun dah tak boleh kan, tak boleh. Panas tak boleh kan, Jadi kita nak jadi as-sabiqun. Sabiqun ni orang nak tajdid ni. Sebab tu kita kena siapkan. Jadi murabbi kena mempunyai kekuatan itu. Baik, kemudian memahami persekitaran. Jadi yang kemudian salah satu yang saya tak tahu sangat ialah kena tahu realiti, wakil dia, psikologi dia, sebagainya untuk meningkatkan lah. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi yang sifat kedua, yang pertama mesti ada ilmu. Kita nak bimbing anak-anak kita pun kena ada ilmu kan. Baik. Yang kedua, bila kita nak memimpin, mendidik dalam tarbiyah ini menjadi murabbi, maka seharusnya mesti lebih berkualiti daripada mutarabbi. Mesti kita lebih daripada mutarabbi. Kan? Semayang. Kan? Dia punya mutarabbinya, anak murid dia semayang. Dia tak semayang. Alasannya dia dah dekat dengan Allah kan? Tak payah semayang dah dekat dengan Allah. Engkau zikir berapa kata? Saya zikir baru 10,000 apa ni syekh kan, teman-teman guru kan. Aku dah 1 juta satu hari zikir. Boleh lawan ke 1 juta dengan 10,000 kan? Tak boleh lawan. Jangan tanya. Jangan tanya. Jadi dia mesti jadi qudwah. Jadi sifat yang kedua yang mesti ada kepada murabbi ini ialah dia mesti lebih berkualiti daripada mutarabbi. Maknanya konsepnya ialah murabbi misali. Dia mesti jadi misal. Jadi kita ni kalau nak tarbiyah orang, kita mesti jadi contoh kat orang lain. Nak tarbiyah anak, mesti jadi contoh kat anak.
Kan? Kalau kita tak nak anak isap rokok, jangan isap rokok. Kan? Merokok membahayakan kesihatan. Tiba-tiba kita lah 3 kotak 4 kotak satu hari. Jadi tak boleh lah. Tak boleh. Ni sangkut Allah izin ada gangguan sikit, tapi sikit je lah insya-Allah. Makin lama makin sikit. Jadi murabbi misali, kita tengok apa murabbi misali ni ialah konsepnya. Sebab tu kita minta supaya menjadi murabbi misali. Ada seorang individu yang mempunyai kekuatan nurani dia, kekuatan hatinya yang tulen, sentiasa menjaga hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Jadi seorang murabbi ni, dia dengan Allah ni memang rapat sangat. Zikirnya, fikirnya, akhlaknya, hatinya tu. Jadi kalau kita makin kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersih hati kita dengan hubungan tadi itu, maka insya-Allah semakinlah kejayaan kita untuk nak mendidik orang. Kemudian bukan saja kekuatan hubungan dengan Allah tadi, kepekaannya, sikapnya, pekanya tadi itu akan membangkitkan jiwa yang bersamanya. Jadi orang yang bersamanya itu akan terkesan dengan kehadirannya, mendampinginya itu. Orang yang mendampinginya akan terkesan sebab dia sentiasa membangkitkan jiwa orang yang ada tu. Sentiasa orang sekeliling menanti mutiara kata yang daripada bibirnya ataupun daripada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi setiap apa yang dibuat tu menjadi satu ransangan untuk dia dekat dengan Allah. Ini murabbi lah. Murabbi. Ada orang kadang-kadang kita boleh rasa lah, minta maaf saya sebut kat sini lah, kadang-kadang kita tak perasan. Kita tengok bila bertemu dengan orang-orang ni, kadang-kadang hati kita rasa macam dipaksa-paksa. Hati kita dah ikhlas dah, kita dah bersih, tapi kita rasa macam something wrong lah. Maka kalau adalah macam itu, minta pada Allah. Kalau hati kita rasa macam tak sedap aja, zikir buat dah, minta ke Allah. Tapi minta ke Allah, jangan minta macam itu. Jangan minta angkat tangan macam itu. Minta ketika sujud. Minta ketika sujud. Maksudnya ketika sujud tu buat solat hajat ke ataupun solat biasa dalam hati, minta ke Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya Allah, bersihkanlah aku. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, kesian aku. Ya Allah, aku nak cari ini, aku tak jumpa lagi. Terutamanya kalau tak jumpa lagi lah, minta. Minta ke Allah. Jangan kita lokek nak minta ke Allah ni. Minta ke Allah terus direct. Masa bila? Sujud. Kenapa sujud? Sebab masa sujud tu insya-Allah syaitan-syaitan ni tak sujud sama kita. Syaitan tak sujud sama kita. Jadi insya-Allah kalau syaitan sujud sama kita, dia dengar kita cakap, sat lagi dia datang dalam mimpi kita jadi Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya lah Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya akan mengajar kamu. Kamu ada doa kan tadi kan? Macam ada seorang ni, dia pergi haji. Dia pergi haji, tawaf, habis haji, depan pintu Kaabah, dia angkat tangan, dia minta ke Allah. Ya Allah, kau tunjuklah pada aku agama yang terbaik. Padahal dekat Islam lah. Tiba-tiba muncul seorang ni, syaitan muncul kat dia, engkau ikutlah Kristian. Kristian yang sebenarnya, Islam ni ngarut je. Pop, terus dia kata, Allah jawab depan Kaabah. Dia jawab, depan Kaabah. Tapi dia mengaku nak ikut Kristian, keluar Kristian. Jadi minta pada Allah ni kena minta betul-betul. Jangan main-main. Yang pertama sekali, kita pastikan solat kita tu terbaik. Ambil uduk betul-betul. Penuh. Jangan kita kata ambil sempurna. Belajar ambil uduk yang sempurna. Lepas tu solat pun sempurna. Allahu Akbar, rendah diri ke Allah. Hati baca, lidah baca, hati baca sekalian. Hadirkan hati sebagainya. Bila kita rasa solat kita tu yang kita kata yang kita cuba yang terbaik, sujud minta ke Allah. Rendah diri ke Allah, minta ke Allah. Itulah cahaya. Itulah cahaya. Tapi kalau kita banyak benda yang tak betul ni, kadang-kadang tak jadi juga kan. Dia jadi benda lain. Tiba-tiba datang orang jumpa jadi tuan guru. Dia bawa kita, aku nak bawa engkau jumpa dengan Abdul Qadir Jalani. Ataupun aku nak bawa engkau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada? Nak bawa jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang datang tu bukannya orang yang soleh. Ini contohlah. Baik, jadi maknanya kita sentiasa mendekatinya. Mendekati, kita kata, sifat-sifat untuk menjadi murabbi misali ini, yang mana hatinya hidup,
akalnya hidup, akhlaknya hidup. Insya-Allah kan. Antara yang digambarkan oleh dalam kitab Khazinatul Asrar contohnya, digambarkan tentang murabbi ini, antaranya asyurut wa syekh ini, syarat-syarat kepada guru ini antaranya lah yang menjadi warasatul anbiya ini kan. Kita melihat dan kita merasai mengikuti seorang guru, seorang murabbi yang dapat merasai, melihat dan hati, hubungan hati itu. Hubungan hati. Jadi yang pertama sekali buat hati lah. Kita kan, sebab tu kita kena tekankan hati ni, bersihkan hati. Kita kena sentiasa hidupkan hati kita dengan zikrullah. Dia akan datang tau, dia akan datang. Dia akan kacau kita, hati kita ni. Sebab hati kita ni. Jadi kita dah sebut dah syarat-syarat yang pertama, dah sebut tadi. Syarat pertama mesti ada ilmu semua tu, yang sebelum ni kan dah sebut tu. Ini sekarang ni ialah bahagian untuk kita nak menjadikan dia sebagai contoh, sebagai contoh. Yang pertama, hatinya bersih. Yang kedua, menguasai ilmu, sebut sebab tadi lah. Kemudian dia berpaling daripada kecintaan kepada dunia dan kedudukan. Dia tak cari dunia lah. Tidak mencari kedudukan dunia. Kemudian dia mendidik nafsunya. Jadi kita juga lihat bagaimana nafsunya terjaga, terpelihara. Dalam berbicaranya, dalam solatnya, sedekahnya, puasanya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian ada akhlak-akhlak yang terpuji lah, insya-Allah. Baik, sifat kedua ialah murabbi ni mesti jadi contoh lah. In short, jadi contoh. Contoh yang baik, hatinya bersih dan sebagainya. Yang ketiga, murabbi ini juga sebenarnya yang merupakan tunjang kepada tarbiyah itu, dia mesti mampu memindahkan apa yang dimiliki. Dia bukan pandai cakap aja. Tapi dia cakap yang boleh menyampaikan. Sampailah makna hikmah lah, ada hikmah. Dia bijak, berhujah, menyampaikan, membuat penyampaian yang menarik hati, supaya nampak akan contoh-contohnya, bukan hanya sekadar teori. Jadi kalau dia tak mampu, dia tak akan jadi murabbi lah yang baik. Dia baik untuk diri sendiri je. Baik untuk diri sendiri ni okey lah. Tapi nak jadi orang boleh mendidik ni, dia mesti boleh menyampaikan, boleh convince orang, boleh yakinkan orang, boleh menyentuh hati. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan siapa-siapa pun, minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah perkataan aku ni kan, perbuatan aku ni supaya sampai hidayahnya menjadi asbab hidayah. Minta pada Allah kan. Janganlah jadikan kelemahan aku ni sebagai penghalang hidayah, taufik Allah, inayah. Jadi kita kena tengok ini sifat-sifat, antara sifat-sifat murabbi ni, dia boleh nak menyampaikan. Sebab tu dia nak boleh menyampaikan, dia kena faham benda tu. Kalau tak faham, tak boleh sampai kan. Dia bukan satu yang teori-teori sahaja. Kemudian yang keempat ini ialah murabbi itu seharusnya memiliki kemampuan untuk memimpin. Al-qudrah alal qiyadah. Dia mampu untuk memimpin. Dia ada ciri-ciri kepimpinan. Jadi kalau dia tak ada ciri kepimpinan pun, dia tak boleh nak memimpin juga, tak boleh nak bertindak kan. Hari ini kita perlukan pemimpin. Jadi kita kena ada ciri-ciri kepimpinan. Sebab tu setiap kita ni adalah pemimpin. Rasulullah sebut dah kan, kullukum ra'i kan. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita nak lahirkan kepimpinan. Tapi kepimpinan bukan yang berebut kuasa. Yang berebut kuasa ni jadi PM aja kan. Masuk penjara menjadi PM, keluar penjara jadi PM, dah tua bangka jadi PM, dah nak mati menjadi PM juga kan. Ini pemimpin hari ni lah. Kita janganlah kita tak cakap pada siapa-siapa, tapi nak sebut sini kan. Bukan nak jadi kuasa, bukan hubur riasah, bukan cinta kepada kuasa, kepimpinan, tapi dia ada kelayakan memimpin. Dia memang ada karisma dia lah, kewibawaan. Dia boleh memimpin lah macam itu. Kalau dia boleh memimpin tu, alhamdulillah, itulah antara ciri-ciri mereka yang akan memimpin, membawa kekuatan. Kemudian yang kelima, murabbi itu mestilah memiliki kemampuan untuk melakukan mutaba'ah. Al-qudrah alal mutaba'ah. Al-qudrah ni kekuatan dia untuk dia nak follow up. Tengok seorang kan. Zaki ada dia punya kelebihan dia kan. Haziq ada kelebihan dia kan. Aiman ada kelebihan dia kan. Kemudian ada juga kelemahan, kekurangan kan. Jadi dia boleh membimbing lah, boleh bantu supaya kan boleh melakukan proses follow up terus menerus kan. Nabi SAW kan, dia kenal semua sahabat dia. Bila sahabat tu tak hadir je, dia tahu kan. Dia tahu sahabat tak hadir. Dia tanya, mana pergi dia ni kan, mana pergi dia tu kan. Nabi tanya
Kemudian yang dia ni minta. Siapa? Abu Ghifar. Kan? Dan Abu Ghifar Abu Zar Al-Ghifari. Dan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia ni pemimpin kaum dia. Kaum dia tu dia pemimpin. Jadi satu ketika jumpa Nabi sallam, dia nampaklah yang dia boleh manfaatkan kepimpinan dia tu, kepandaian dia dan sebagainya. Dia cakap, "Ya Rasulullah, lantiklah aku sebagai salah seorang pemimpin apa yang bahagian-bahagian yang diperlukan." Kan daulat Islam kan ada banyak jawatan yang perlukan, kan yang ni. Lepas tu Nabi kata apa? Kami tidak melantik orang yang meminta kepimpinan. Kan? Jadi Abu Zar Ghifari ni pemimpin. Dia memang pemimpin kaum dia. Tapi bila dia minta tu Nabi tak bagi kan. Jadi kelemahan ni bila ada orang nak suka kepimpinan ni, walaupun dia ada ciri kepimpinan, jangan bagi dia mimpin. Jadi masalah kita hari ni politik kita ni, semua yang pakat nak jadi raja, nak jadi PM lah, menteri lah apa, semua pakat. Ada tak yang tak nak jadi kan? Semua pakat nak jadi belaka. Walaupun ada fikrah yang tinggi, kefahaman yang tinggi lah. Walaupun iman tinggi pun, bila ada hubbur riasah, rasa menjadi pemimpin, rosak. Jadi sebab tu seorang murabi, dia mesti memiliki cara keadaan untuk nak memberikan mutaba'ah, follow up. Dia tahu siapa-siapa. Dia menyemak, dia menilai. Yang keenam, dia mesti memiliki kemampuan buat analisa. Jadi murabi ni dia mesti boleh buat banyak fikiran yang akal itu cerdik lah. IQ tinggi sikit lah. Tak tinggi banyak pun tinggi sikit lah. Dia boleh analisa, dia boleh faham. Boleh menilai mutarabbinya, dia boleh menilai tahap kemampuannya. Sebenarnya dia ada bantuan Allah selalunya lah. Allah akan bagi ilham kat dia, bagi satu perasaan kat dia. Boleh tak boleh tu kan. Itu bergantung pada bersih hati murabi tadi lah kan. Kalau bersih, alhamdulillah kan. Dia boleh menilai anak-anak didik dia tadi tu. Dia tahu sejauh mana dia boleh capai untuk membentuk sahsiah dia, membentuk kekuatan dia. Sebenarnya dia boleh menilai program. Tengok program ada penilaian. Sebab tu kadang-kadang bila Ansar buat program ni, kita nak buat postmortem sebagainya kan, kadang-kadang nampaknya leceh sikit kan. Nak kena ada proposal lah, nak kena ada study sikit kan. Kalau orang lain yang buat je kan, kita nak kena buat, kena ada program, tugasan, perjalanan, nak kena tengok balik sebagainya kan. Orang lain semua kalau setakat kerja dakwah ni membuat kan, mereka pergilah kan, gitu kan. Dia kena ada sebab itu salah satu daripada sifat dia, iaitu dia boleh menilai masalah, dan dia boleh menilai masalah secara tarbawiyah untuk ditangani. Ada benda nak ditangani. Jadi ini adalah sifat-sifat yang penting lah untuk kita. Jadi kita hari ni ada masalah, macam mana buat? Kalau Lan ada masalah, nak buat apa Lan? Apa masalah paling susah ni Lan yang pernah hadapi? Kalau boleh cakap kalau boleh share lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah paling susah ni? Masalah jaga hati kan. Walaupun jaga hati tu dah dinyanyi-nyanyikan, jagalah hati kan. Okey. Bila cakap masalah hati kan, macam mana nak selesaikan masalah hati? Buat apa? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Iman jangan Iman. Masalah paling kronik ni apa? Yang pernah hadapi lah. Apa masalah paling kronik ni? Ada siapa nak sebut sini tak? Apa masalah paling kronik sini? Sampai sekarang tak selesai. Ada tak? Mesti ada lah. Tak apa, memang tak cakap. Dia bila lambat tu maknanya ada benda terlalu kronik sampai nak keluar susah. Tak apa kan. Jadi masalah kita ni kan tak kira kecil besar. Nombor satu, minta kat Allah. Nombor satu. Sebab semua masalah tu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Allah bagi kita masalah. Kemudian af'al tu datang daripada sifat Allah. Sebab Allah ni maha bijaksana. Allah nak uji kita. Allah ni maha berkuasa. Allah nak tunjuk kuasa dia kat kita. Allah maha menjajahi kita kan. Sifat Allah, nama Allah kan. Jadi maknanya semua tu daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kita tak nak masalah. Tapi masalah tu Allah bagi kat kita. Ada orang masalahnya diri sendiri, hati, kata Lan.
Ada orang masalahnya keluarga, suaminya, buat satu masalah. Ada orang isteri, ada orang masalahnya kan kawan-kawan, ada orang masalah duit pula, masalah tak nak makan pun tak cukup kan, masalah tak ada kerja, banyak masalah. Tengok masalah, jangan nampak masalah. Yang pertama nampak ini af'al Allah, ini perbuatan Allah. Sebab kita nak mentauhidkan Allah. Bila perbuatan Allah, tentulah penyelesaiannya masalah pun ada kat Allah juga kan. Maka kita mula-mula sekali ni pelan-pelan kita tengok Nombor satu, ini kita nak buat analisa ni, nak belajar buat analisa kan. Nombor satu, af'al Allah, perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah, kita tenang sebab ni perbuatan Allah. Walaupun yang kita nampak yang lempang kita tu suami kita, yang tumbuk kita tu suami kita, kata suami kita jahat kan. Yang kacau rezeki kita ni mungkin kita tu bos kita ataupun apa-apalah. Yang nampak yang masalah kita, sakit kita, badan kita sakit, kanser apa, nampak macam benda-benda yang ada sekitar kita ni, tapi sebenarnya daripada Allah. Bila daripada Allah, maka kita tenang. Kenapa tenang? Semua daripada Allah. Wa kulli syai', semua sekali daripada Allah. Innalillah ya, innalillah, semua daripada Allah. Bila daripada Allah, hati kita tenang. Kenapa? Tentulah ada solution. Tentulah tidak datang dengan zalim. Allah tak akan menzalimi kita. Allah tak akan menyusahkan orang beriman. Dajjal datang. Tiba-tiba Dajjal datang depan rumah kita. Siap mengaku lagi kan. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Sayalah Dajjal. Datang khas kepada kamu. Kenapa? Kamu ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kamu ni dakwah lah, buat macam-macam. Hari ni aku nak bagi tawaran lah. Kalau nak bekerjasama dengan aku bagi jadi Menteri Agama. Jawatan Menteri Agama. Bukan mufti dah, Menteri Agama. Jadi datang kat kita. Bila datang, dia pegang macam-macam kan. Satu peristiwa berlaku kan. Di Tunisia. Kan. Sebelum ni zaman tu di pimpinan dia adalah sosialis. Pimpinan dia adalah orang komunis, sosialis. Walaupun Arab tapi sosialis. Jadi dia ni bunuh banyak ulama. Banyak ulama dibunuh, banyak orang yang ikut ulama yang belajar Islam semua dibunuh. Sampai satu kampung tu dia akan kepung. Contoh ini kawan Cina cerita. Ni kisah dah berlaku. Sampai satu kampung ni, dia akan kepung kampung, tak bagi keluar. Semua penduduk kampung terpangkap. Semua ada roadblock, hutan ke apa, semua dia dah kepung lah. Tak boleh lari dah. Jadi dia akan pergi satu tempat tu, daerah tu, satu kawasan tu, perumahan ke apa. Dia akan pergi, dia akan panggil dengan Heller ni, panggil nama-nama ulama-ulama yang ada. Semua dah sembunyi dah. Pergi masuk ke hutan sekitar-sekitar tu, dah sembunyi, tak keluar lah. Panggil-panggil tak keluar. Dia sebut nama seorang. Tak nak keluar ke? Tak nak keluar. Dipanggil helikopter. Turun helikopter, ambil anak dia. Dia ambil anak dia, kemudian dia bawa naik 100 meter atas. Dia panggil lagi sekali. Engkau tak keluar sekarang, anak engkau aku baling bawah. Aku jangan buat. Anak bayang, ini anak. Ni anak. Kita sayang tak? Mana tak sayang? Baling bawah. Waktu dia baling. Tak keluar, baling. Mati. Turun lagi. Dia ambil mak dia pula. Tak keluar, baling. Sampai macam tu. Ni Dajjal punya ni lah. Kita boleh nak. Allah izin diceritakan kawan tadi tu, dia kata ada seorang ni kena tangkap. Dapat tangkap. Salah seorang pimpinan lah di negara itulah. Tangkap, kena seksa. Teruk kena seksa. Dia seksa kenapa? Nak suruh tanya siapa nama ketua kau. Siapa kau punya ketua kat mana? Dia katalah Syekh Ahmad kata kan. Syekh Ahmad kat mana? Ni kat mana? Ni kat mana? Kawan-kawan kau kat mana kau punya tempat ni? Dia tak cakap. Sampai lembik. Dia patahkan tulang, dia potong telinga, dia potong hidung, tak cakap. Akhirnya dia ambil anak dia dengan isteri datang. Ambil anak isteri datang, kemudian diikat kat depan dia kan. Engkau tak cakap, anak engkau kena seksa, isteri engkau kena seksa.
Ni kawan yang cerita ni, ni real, ni cerita real ni. Masa saya belajar dulu ada cerita. Waktu dia kata, akhirnya dia seksa anak dia. Seksa. Apa yang dia bercakap? Dia seksa diri dia bertahan. Tengok anak kena seksa tu. Tengok anak kena seksa. Isteri kena seksa. Dia bercakap, wahai anakku sabarlah. Anak menjerit, menangis. Menangis sekuat-kuatnya. Menangis, isteri dia pun menangis. Tapi isteri anak tak tahu apa-apa. Dia lah yang tahu. Dia tu sabarlah. Katakan namanya Ahmad kan. Sabarlah Mat. Allah dia pun rasa sakit. Akhirnya dibunuh anak dia. Dibunuh isteri dia. Bunuh depan-depan. Adalah dibunuh dia. Yang cerita ni yang tukang seksa. Yang tukang pukul ni. Yang cerita ni. Lepas habis mati semua tu, hati dia macam jadi macam tersentak lah. Mungkin doa agaknya orang yang kena seksa tu, ya Allah engkau bagilah kesedaran kepada kan. Keseksa. Dia tukang seksa ni cerita. Dia keluar, dia habis keluar tu tak tu dia cerita sampaikan. Yang ni dah mati sekian. Jadi nak sebut sini, Dajjal ni dia boleh buat macam tu. Kan? Dia boleh buat macam tu. Macam mana dia buat pada orang-orang yang sebelum ni kan, yang kita dapat tadi. Jadi bagaimana kekuatan kita tadi kan? Kekuatan kita nak digambar kat sini bagaimana kalau kita hari ni kan tidak boleh membina kekuatan kita, tak boleh menilai diri kita, tak boleh meningkatkan kemampuan kita, macam mana kita nak ni? Satu benda yang saya belajar lah, insya-Allah. Saya sekadar sharing. Satu benda yang saya belajar lah. Bila saya dengar cerita-cerita kisah kawan-kawan kita kan, tempat lain kan, kat Palestin. Sebagai Palestin lah contoh, the best contoh Palestin. Kan? Kita juga kat sini kan. Allah SWT nak meningkatkan kita. Allah pilih kita. Allah akan uji dengan satu yang kita sayang. Allah uji satu yang kita sayang. Bagaimana Allah gambarkan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhir. Dijadikan keseronokan, kasih sayang kepada kita ke atas kan, dengan syahwat tadi itu kita seronokkan daripada isteri kita kan, harta kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah nak uji kita ni, yang nombor satu, kamu sembah aku ni, kamu kenal kat aku ni, kamu sayang tak kat aku? Kamu kau percaya tak yang benda yang diberikan ni, yang berlaku ni semua daripada aku. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kata mula-mula dia uji dengan Abu Jahal lah sebagainya. Kan kematian Khadijah, kematian Abu Talib kan. Kematian siapa lagi yang meninggal dunia? Allah SWT yang dekat-dekat dengan dia kan. Jadi Allah uji juga dengan cucu dia kan. Pernah dengar cerita kisah bagaimana kan Rasulullah sayang dengan cucu dia Hasan dan Husin. Sayang sangat. Bukan kata Rasulullah sayang sangat sampai berlebih-lebih lupa sampai tak semayang, tak, bukan. Rasulullah sayang masih lagi, tapi sayang lah. Jibril datang. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang ni akan mati kena racun. Yang seorang ni akan mati kena bunuh, dipenggal, kepalanya dipenggal. Seorang kena racun, Hasan. Seorang akan dipenggal, Husin. Jadi Nabi tengah dengan anak-anak ni, tengah seronok-seronok dengan Hasan Husin, cucu dia yang paling dia sayang kan. Tiba-tiba Jibril kata, yang seorang mati kena bunuh, racun. Yang seorang lagi mati kena bunuh, penggal kepala. Apa perasaan? Mesti Rasulullah. Tapi dalam kisah ini Allah nak ajar kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terima, dia lebih sayang Allah. Dia redha Allah nak bagi itu cucu dia mati. Ya Allah, kesian kat cucu aku ni, ya Allah.